Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini sama-sama kita dalam program Muqaddimah di TV 9. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dalam tajuk penerusan ibadah selepas daripada mengerjakan ibadah haji, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, pada pagi yang mulia ini kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitulah dengan kita membincangkan majlis ilmu dalam program Muqaddimah di TV 9. Pada pagi ini saya akan bawa para penonton sekalian bersama dengan apakah yang sepatutnya amalan-amalan yang kita buat selepas kita mengerjakan haji ataupun umrah. Karena haji dan umrah ini merupakan suatu proses yang Allah SWT sediakan untuk umatnya membersihkan diri mereka. Karena itulah Nabi SAW beritahu, man hajja falam yafsuq falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Nabi mengatakan siapa yang mengerjakan haji, dalam waktu dia mengerjakan haji ini dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, falam yafsuq falam yarfus. Rafas ini sini dengan makna tidak melakukan perkara-perkara yang terlibat dengan orang perempuan, terlibat dengan seks. Walam yafsuq, dan tidak juga melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak baik, sama ada khianat atau apa perkara saja maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebalasan yang mereka dapat? Raja'a min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Mereka ini keluar daripada amalan yang kita lakukan ini di haji ini sebagaimana keluarnya bayi daripada perut ibunya dengan tidak berdosa. Itulah kelebihan yang besar. Karena itulah apabila kita mengerjakan haji, di antara rukun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu mesti pergi ke Arafah. Sakit, demam, sehat, tak sehat, semua sekali kena angkat pergi. Kalau orang tak sehat, terpaksa dibawa sampai terpaksa diangkut dengan ambulan yang besar. Maknanya mesti kena pergi ke Arafah. Kadang-kadang orang tanya, kenapa begitu kuat? Tak boleh kau wakil, tak boleh. Itu rukun dia panggil. Rukun ni perkara yang mesti dilakukan oleh orang itu sendiri. Tak boleh diwakilkan, tak boleh dibayar dam. Jadi di antara perkara yang terbesar, kalaulah tawaf rukun, sa'i juga rukun, mengikut pendapat yang kuat. Tetapi ianya boleh dilewatkan. Kalau sakit, minggu depan sakit lagi, tunggu bulan depan, boleh selesai. Tapi Arafah tidak. Arafah hanya pada hari 9 Zulhijjah pada tahun tersebut. Tak pergi hari tersebut, tunggulah tahun depan, 9 Zulhijjah tahun yang berikutnya. Kenapa? Alim ulama kita cuba mencari perbahasan hikmah. Dia panggil talammusul hikam, mencari hikmat, rahsia di sebalik tersebut. Sebagian ulama mengatakan, ini yang sebenarnya tak perlu kita cari hikmat, tapi mendapat hikmat itu, kalau kita memahaminya, lebih kuat kita. Memahami perkara tersebut itu lebih dekat kepada kita, lebih khusyuk, lebih hampir kita kepada apa yang kita lakukan itu. Sebagian ulama mengatakan apabila seorang ini duduk nak menerima suatu hadiah, suatu jaizah, anugerah yang besar, contohnya adalah pemimpin yang besar jemput dia untuk terima hadiah yang besar, takkanlah dia nak hantar anak dia ke wakil dia ke kerani dia ke pegawai, awak tolong pergi ambil hadiah saya tu yang nak dibagi oleh siapa-siapa orang besar ni. Itu dia panggil tidak sesuai. Oleh kerana janji Allah Subhanahu wa taala, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang sempurna, yang mabrur, yang diterima ini tidak ada balasannya kecuali syurga. Dan pada hari tersebut, pada hari Arafah, hari 9 Zulhijjah, apabila kita berada di sana, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati,
Tengok hamba-hambaku berada di bumi Arafah pada hari ini dalam keadaan syu'than ghubran, dalam keadaan rambutnya tidak terurus, ghubran, berdebu daba. Inilah di antara sebab kenapa kerajaan tidak letakkan semin ataupun tar atau sebagainya di marma ke mozaik ke di Arafah. Karena nak suruh ada debu di sana. Syu'than ghubran. Nabi mengatakan dalam keadaan tidak terurus dan berdebu daba. Manakala kita dah buat marma, buat mozaik di sana, mana nak ada debu lagi? Jadi bila dalam keadaan tersebut, Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, unzuru ila haula. Wahai malaikat, kamu lihat apa yang hamba-hambaku berada di Arafah pada hari, mereka nak apa? Datang ke sini dalam keadaan tersebut. Jadi Allah SWT sudah tahu apa yang kita nak. Tapi ditanyanya para malaikat, apa tujuan ditanya ini? Tujuannya nak bagi tahu kepada malaikat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Allah mengatakan berfirman pada malaikat, asyhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, kamu saksilah bahawasanya aku telah memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah pada hari ini. Mana keluarnya kita daripada bumi Arafah dalam keadaan dosa kita yang telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cantik. Ada sebagian riwayat yang dicatatkan bahawa malaikat apabila orang ini selesai mengerjakan haji, datang meletakkan tangannya di bahu seorang haji. Ayyuhal haj. Malaikat ini, kalau kita dapat lihat malaikat, mungkin kita akan mati pengsan pada hari tersebut. Tetapi Allah SWT tak bagi itulah. Tapi ada riwayat mengatakan, malaikat datang letak tangannya di sini, di dada kita, mengatakan ayyuhal haj. Wahai haji, dosa kamu yang lepas telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ista'nif, mulakanlah penghidupan kamu yang baru dengan menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah tanda-tanda haji mabrur? Insya-Allah taala kita akan jelaskan selepas kita mengambil rehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam program Muqaddimah dengan tajuk yang dibincangkan pada hari ini, iaitulah tentang penerusan ibadah selepas haji dan juga umrah, ataupun kita sebut dengan makna istiqamah selepas haji. Jadi terima kasih pada para penonton kerana masih bersama dengan saya pada pagi yang mulia ini dalam program yang cukup penting ini. Apabila kita sebut tentang haji mabrur, Nabi SAW beritahu kepada kita, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah SWT ini tidak ada balasannya kecuali syurga. Syurga Allah SWT janji kepada kita ini satu benda yang besar, bukan benda kecil. Jadi nak dapat ini satu perkara yang bukan mudah. Bila nak dapat haji mabrur, Allah SWT letak di hadapan kita, la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rafas. Apa dia rafas? Bincang tentang hal perempuan. Wala fusuq, jangan juga buat perkara-perkara yang tidak baik. Wala jidal, dan jangan berbantah. Apabila tiga perkara ini diletak sebagai satu batas, sebagai satu ujian, maka dia memang menjadi ujian. Karena itulah nak dapat birrul hajj. Ulama telah menyebutkan tentang dalam riwayat mengatakan birrul hajj it'amut ta'am. Haji yang baik itu haji yang kita banyak bagi makan kepada kawan-kawan kita dalam rombongan haji, bagi makan kepada fakir miskin di Mekah dan sebagainya. Bagi makan. Apa yang duit kita ada, kita beli makanan bagi. Buat jamuan, bagi sedekah, sebagainya. Dan juga wajhun talib. Di antara birrul hajj, haji yang baik juga iaitulah berwajah senyum. Senangkah kita nak senyum di musim haji? Jarak perjalanan yang begitu jauh, dengan kepenatan, orang yang begitu ramai yang bertempuh sana sini, tapi kita dapat lagi senyum. Itu menunjukkan orang ini dapat melaksanakan haji dengan baik. Jadi perkara ini, untuk memahami suasana, apakah haji mabrur, apakah tandanya? Kalau setiap perkara itu ada tanda. Tanda haji mabrur apa? Alim ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menceritakan bahawa tanda haji mabrur itu ada perubahan di antara sebelum haji dengan selepas haji. Kalau sebelum haji dahulu kita tidak begitu jinak dengan masjid, hari Jumaat pergilah. Hari lain tu ialah tengah hari waktu sibuk dengan kerja. Waktu malam sibuk dengan pasar malam, itu masalah kita.
Kerja dah habis dah, pasal malam pula datang. Ujian Allah SWT memang banyak. Tetapi lepas haji kita akan beza. Kalau dahulu kita nak pergi masjid dengan kuliah pun tak berapa semangat. Kita banyak ikut program saja. Petang ni ada mana pula mega sale dekat mana? Jalan sana sini. Tak sempat nak ikut kuliah. Dan lepas haji biar kita berbeza. Kita akan cari di majlis kuliah, majlis ilmu. Kalau hari kerja macam hari ni, tak sempat kita nak pergi. Tak apa. Kita ada program yang kita boleh dengar di rumah kita. Contoh dalam TV9. Program yang tuan-tuan ikuti hari ni, Muqaddimah. Ini pun satu majlis ilmu. Pada hari Minggu pula kita ada pula program Tanya Ustaz. Kalau ada kemusykilan boleh tanya di sana. Jadi makna hidangan ilmu cukup banyak. Tak cukup begitu saja. Jam jalan kita nak pergi kerja. Beli pula CD, beli pula kaset-kaset ceramah, kuliah, fardu ain dan sebagainya. Boleh kita dengar dalam perjalanan. 1 jam kita pergi dah kita dapat satu ilmu yang begitu banyak. Jadi ini perubahan. Kalau dahulu rumah kita tak bunyi kecuali suara-suara latar yang muzik entah apa bunyi. Hari ini kita bezakan sikit. Ada juga bunyi Quranul Karim pada waktu pagi, waktu petang. Bunyi nasyid-nasyid Islam. Jadi biar ada perbezaan. Kalau sebelum haji dulu kita tak mampu nak berubah. Nak pergi masjid boleh bertudung. Nak pergi pasar naik jambul balik. Nak pergi kerja langsung tak ada contohnya. Tapi lepas kita kerja haji, takkanlah. Kita dah masuk kem latihan bertudung selama 45 hari di Mekah. Dengan cuaca yang begitu panas. Kadang-kadang musim panas. Kita boleh pakai. Tak ada alasan pula macam-macam rambut gugur dan sebagainya. Tiba-tiba balik sampai di Jeddah. Angin Jeddah ni begitu kencang. Tercabut juga kain tudung kita. Ini satu kerugian yang besar. Jadi tanda haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah SWT. Adanya perubahan-perubahan yang besar dalam diri kita. Jadi kita cubalah. Sedaya upaya yang mungkin mengekalkan amal ibadat kita di Mekah. Di Madinah. 8 hari kita duduk di Madinah. Kita diminta, digalakkan supaya melakukan salat berjamaah sebanyak mungkin. Sehingga riwayat menyebutkan lakukan 40 hari, 40 waktu di sana. Jadi ini pun satu kem latihan. 40 waktu kita boleh laksanakan. Begitu bersusah payah, panas, sejuk kita boleh pergi. Jadi takkanlah balik ke rumah pula tak ada tanda kejayaan kita di sana. Di sana kita dapat baca Quran, dapat sembahyang sunat, dapat tahajud. Pukul 3 pagi masjid tak buka lagi kita dah pergi. Tapi balik ke rumah ni orang azan pun susah nak bangun. Jadi biarlah tanda kemabruran haji, tanda haji umrah kita yang diterima oleh Allah SWT itu biar ada perbezaan di antara sebelum dengan selepasnya. Jadi kalau tak dapat beza lagi yang banyak, kali pertama ni kita pergi lagi kali yang kedua. InsyaAllah ta'ala perbezaan itu semakin hari semakin bertambah. InsyaAllah ta'ala. Jadi apakah beberapa tip tentang bagaimana nak menjaga istiqamah selepas haji dan umrah ini? InsyaAllah ta'ala saya akan kemukakan selepas kita berhenti rehat seketika. Perbincangan kita tentang istiqamah selepas haji. Para penonton yang rahmati sekalian, saya telah sebut di awal tadi tentang tanda-tanda haji mabrur. Seorang itu apabila balik berubah daripada kurang ibadat kepada lebih kuat ibadat. Jadi kalaulah kali pertama kita pergi ni sikit je perubahan, tak apa, kita pergi lagi kali yang kedua. Tapi jangan pergi kali yang kedua pun sama juga. Ini yang kita bimbang. Kita bimbang dan kita takut di mana silapnya kita sehingga terjadi sedemikian. Jadi kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah atau ulangilah, selangilah di antara haji dan umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra. Karena haji dan umrah ini menafikan, menepis, menghapuskan kefakiran seorang itu. Kadang-kadang kita terkejut, macam mana tak fakir Ustaz? Berpuluh-puluh ribu habis ni balik. Saya kata tak fakir. Saya tak pernah lagi dengar ada orang balik haji, pergi pejabat kebajikan masyarakat minta derma sebab habis duit pergi haji. Tak ada lagi. Ataupun pergi pejabat zakat cari duit Baitul Mal. Yang adanya orang dah balik ni nak daftar lagi pergi. Tak apa. Jadi kita berusaha sedaya upaya mungkin biarlah kita dapat istiqamah. Duduk di atas jalan kebenaran ini sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, di antara perkara yang mesti kita kena buat untuk penerusan amal ini, yang pertama sekali, bila kita balik, carilah sahabat-sahabat yang baik. Cari kawan-kawan kita, partner-partner kita, geng-geng kita. Kalau muslimin tu cari orang yang suka pergi ke masjid, suka bincang tentang agama. Jadi kalau cari kawan-kawan yang suka pergi tempat enjoy, tempat maksiat, susahlah kita. Sama juga dengan kaum ibu, kaum wanita, hajah-hajah kita yang dah balik ni, carilah kawan-kawan yang bertudung untuk pakaian.
Cari kawan yang suka majlis ilmu, cari kawan yang suka bincang, buat kebajikan, buat jamuan, buat majlis. Kawan-kawan ini membantu kita, tuan-tuan. Membantu kita, menolong kita. Daripada kita terbiar sendirian yang menyebabkan kita akan lara, kita akan hanyut bersama dengan arus sebagaimana hanyutnya kawan-kawan kita yang lain. Itu satu. Kawan-kawan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, tekad kita mestilah kita terus pergi dengan majlis-majlis ilmu, kerana dengan kita selalu dengar, insya-Allah taala iman kita bertambah. Kerana iman kita ni naik turun, dia panggil yazid wa yanqus. Sekali dia bertambah bila kita buat ibadat, dia bertambah. Bila kita liar sikit daripada ibadat, dia akan kurang. Jadi macam apa ni, elektrik jugalah, ada skala banyak, ada kuat. Itu dua. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting. Inilah silahul mukmin, senjata orang mukmin, doa. Di antara doa yang diajar oleh pada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka saya sebut tentang doa-doa yang diambil oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil al-ma'thur, doa yang ma'thur. Nabi di akhir salat. Di akhir salat, di akhir sembahyang, selepas kita tasyahud, selepas kita selawat Allahumma salli ala Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid, kita diminta supaya berdoa, minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang pertama kita minta berlindung daripada azab kubur. Azab kubur dia berat. Kalau orang masuk dalam kubur dikena azab, maknanya pintu pertama masuk, checkpoint yang pertama kita tak lepas, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Yang lepas daripada itu kata Nabi, asyaddu, lebih teruk daripada yang pertama itu. Nabi kata minta berlindunglah daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam, minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini kita nak minta berlindung daripada fitnah sewaktu hidup dan sewaktu mati. Kita hari ini tak terlepas daripada fitnah. Fitnah ni jangan kita ingat bila orang tu buat tuduhan palsu, ini fitnah. Saya tak buat benda ni, saya tak ambil benda ni, itu fitnah. Itu satu fahaman, itu satu fitnah. Tapi fitnah yang paling besar sekali tuan-tuan, muslimin dan muslimat, fitnah fiddin, fitnah dalam agama kita. Sedang kita baik-baik pergi ke masjid, ada pula kawan telefon, malam ni kita pergi parti, kita pergi apa ni, ada benda karut. Sedang kita bersiap dah pakai baik-baik, orang mari panggil pula kita, jadi perli dan sebagainya. Itu semua fitnah dalam kehidupan. Fitnah bukan hanya memfitnah saja, fitnah juga dalam agama itu lebih teruk daripada fitnah yang lain. Mungkin kalau kita kena fitnah yang atas dunia ini, fitnah biasa, kita dituduh rasuah umpamanya, dituduh menipu, kemana kita akan pergi? Ke penjara saja. Tetapi fitnah dalam agama, kalau kita tersasut, terjebak dalam perkara ini, kemana kita akan pergi tuan-tuan? Jawabnya wa ilan nar, ke neraka tempatnya. Itu doa yang pertama. Yang doa yang terakhir, wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal, minta berlindung daripada fitnah dajjal. Doa yang kedua yang patut kita baca iaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-bolakkan hati hamba-hambanya, tetapkan hatiku ini di atas agamamu. Bacalah tuan-tuan, muslimin dan muslimat, dalam sembahyang kita, dalam salat kita, selepas salat, dan Nabi kita ajar di antaranya tempat kita diminta baca di akhir salat kita, di akhir lepas tasyahud. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membalikkan hati, teguhkan hatiku ini di atas agama Engkau. Doa yang ketiga yang kita minta, Nabi SAW minta juga, iaitulah ya Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Mungkin yang ni jarang sikit didengar, jadi saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu daripada berubah setelah aku mendapat hidayah. Aku dah dapat hidayah, dah nak pergi masjid, dah nak belajar, dah nak jadi orang baik. Jadi tiba-tiba berubah pula hatiku nak ikut orang-orang yang tak baik. Inilah senjata yang ada pada kita, muslimin dan muslimat sekalian. Semoga apa yang kita lakukan, semua amal kebaikan kita dimabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Jadi insya-Allah taala sama-sama kita berdoa semoga kita dapat lagi bertemu dalam majlis-majlis ilmu dalam siri yang lain insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.